Hai semua, hari ini Cikgu Nurul nak mengajar tentang ciri-ciri tamadun. Terdapat 6 ciri-ciri tamadun. Pertama, pertempatan kekal. Kedua, kehidupan berorganisasi. Ketiga, sistem pemerintahan. Keempat, pengkhususan pekerjaan. Kelima, agama dan kepercayaan. Keenam, bahasa dan tulisan. Usaha manusia untuk menyesuaikan kehidupan mereka dengan alam sekeliling telah menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif. Justru itu, manusia mula mewujudkan pertempatan kekal. Kehidupan secara menetap membawa kepada corak hidup yang lebih sistematik. Kawasan yang dipilih untuk pertempatan tetap amat penting untuk memastikan kelangsungan bekalan makanan. Hasil inovasi manusia kemudiannya melahirkan kemajuan dalam pertanian, iaitu dari segi penanaman, penyimpanan makanan serta penternakan binatang. Contohnya ialah penciptaan peralatan baru seperti cangkul dan penggunaan teknologi seperti sistem pengairan yang baik. Perkembangan ini telah meningkatkan pengeluaran dan membawa kepada lebihan pengeluaran. Lebihan ini telah dapat menampung pertambahan jumlah penduduk disebabkan adanya bekalan makanan yang berterusan. Peningkatan jumlah penduduk membawa kepada sebuah kehidupan berorganisasi yang merangkumi aspek sosial, ekonomi dan politik. Kehidupan secara berorganisasi ini mampu mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka. Pada peringkat awal, organisasi sosial atau masyarakat yang wujud pada tahap paling ringkas iaitu sistem keluarga. Pertambahan penduduk dan kepelbagaian aktiviti ekonomi telah membawa kepada proses pembahagian masyarakat yang lebih kompleks. Sistem sosial atau sistem masyarakat tamadun awal selalunya berbentuk piramid dan bersusun lapis. Lapisan paling atas merupakan golongan bangsawan. Golongan ini menerajui pemerintahan yang diketuai oleh raja. Lapisan kedua ialah golongan pembesar yang terdiri daripada golongan yang menguasai upacara dan hal ehwal agama, individu yang dihormati oleh masyarakat seperti ketua keluarga ataupun ketua kelompok, kumpulan pentadbir dan ilmuwan serta kumpulan yang mempunyai kepakaran dalam kesenian. Kemudian diikuti oleh golongan rakyat biasa yang merupakan jumlah yang paling ramai. Kumpulan ini merupakan tunjang kepada aktiviti ekonomi terutamanya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Lapisan terakhir ialah golongan hamba. Golongan ini kehidupannya bergantung pada lapisan-lapisan di atasnya. Bagi mengendalikan masyarakat yang lebih besar, sistem pemerintahan mula dibentuk untuk menjalankan pentadbiran.
Pemimpin atau raja. Selalu menggunakan unsur majis dan mendakwa dirinya sebagai wakil Tuhan demi mendapatkan pengiktirafan sebagai ketua pemerintah. Kewujudan sistem pemerintahan membawa kepada kelahiran sistem perundangan yang menjadi panduan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dan kemakmuran sesebuah tamadun. Pembentukan organisasi sosial dan politik membawa kepada pengkhususan pekerjaan. Barang atau produk dihasilkan oleh kumpulan tertentu melalui pengkhususan dan kepakaran kumpulan tertentu. Ini kemudiannya akan menghasilkan pertukaran barang yang juga dikenali sebagai sistem barter. Aktiviti ini merupakan titik permulaan bagi aktiviti ekonomi yang dikenali sebagai perdagangan. Aktiviti pertukaran barang dan perdagangan membolehkan berlakunya pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya antara sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain. Agama dan kepercayaan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan tamadun. Sesetengah masyarakat mempercayai bahawa alam sekitar seperti pokok, batu, matahari, dan laut mempunyai semangat dan harus dihormati demi menjaga keamanan dan kemakmuran hidup. Manusia pada peringkat awal proses pembentukan tamadun percaya bahawa terdapat kuasa gaib yang menguasai alam sekeliling. Kepercayaan ini dikenali sebagai animisme. Secara evolusi, kepercayaan ini bertukar menjadi agama yang mana ia dikenali sebagai politisme. Politisme bermaksud penyembahan terhadap lebih dari satu Tuhan. Penciptaan bahasa dan sistem tulisan adalah sebahagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan dalam proses pembentukan tamadun. Antara bahasa tertua termasuklah Yunani dan Sanskrit. Manakala sistem tulisan terawal ialah hieroglif, cuneiform dan ideogram. Penghasilan sistem tulisan amat penting untuk tujuan urusan pentadbiran seperti penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan hal-hal keagamaan. Bahasa dan tulisan merupakan instrumen paling penting untuk menyampaikan, memperkembangkan serta mencatat idea dan pemikiran manusia. Sampai di sini saja kelas kita pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye!